Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, hari ini saya nak share berkenaan dengan warrant bonus issue dengan IPO. First sekali untuk warrant, sebab tadi ramai tanya berkenaan dengan warrant ni di Facebook, so saya ada terangkan sedikit, tapi saya tengok masih ramai lagi yang kurang sikit memahaminya. So nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut lah, insya-Allah. Cumanya sekarang ni saya nak share berkenaan dengan indeks kita, FBM KLCI. Okey, pada hari ni indeks kita berjaya membuat satu candle bearish, iaitu candle warna merah, yang mana ianya telah turun pada kadar 1879 mata, yang mana menunjukkan kita punya indeks masih sihat dan sekarang berada di kedudukan sideways. Macam mana saya kata sideways? Lihat jika anda perasan, indeks kita masih lagi di dalam channel bermaksud masih lagi berada di dalam kedudukan sideways. Kalau perasan sini ada satu tidak balas, sini juga ada price reaction dan sini juga ada price reaction. Begitu juga dengan sini, price reaction. Sini indeks cuba keluar daripada channel tapi tidak berjaya, dipush oleh buyer, dan hari ini pun buyer berjaya menguasai pasaran. So tengok dia berada di dalam kedudukan sideways lagi, so dia tak berjaya pecah pun lagi dia punya sideways. Okey, itu adalah indeks dan kemungkinan besar dia akan retrace lah nanti. Dia retrace ke mana? Kemungkinan kalau tengok mungkin dia nak pergi sekitar 1847 mata. Itu kemungkinan lah. Okey, itu berkenaan dengan sideways. Itu berkenaan dengan indeks. Apa yang saya nak share adalah berkenaan dengan warrant. Apa yang anda faham tentang warrant? Saya nak buat sikit nota. Okey, apa yang kita faham? Apa yang anda faham dengan warrant? Okey, untuk yang baru, warrant ni sebenarnya adalah saham-saham terbitan. Saham terbitan sama ada daripada syarikat ataupun daripada third party, iaitu pihak ketiga. So warrant ni terdiri daripada beberapa komponen, yang mana ianya diterbitkan untuk memberi peluang kepada pelabur untuk mendapatkan harga yang lebih murah, saham pada harga yang lebih murah oleh sesuatu syarikat tu. Okey, dia terdapat dua jenis main warrant yang besar. Satu adalah warrant terbitan, initiate warrant syarikat. Okey, warrant terbitan syarikat ni biasanya kalau anda perasan dia bermula dengan W, sama ada WA, jika WB, WC dan seterusnya lah. So sesuatu syarikat tu dia akan mengeluarkan warrant, maknanya warrant selalunya adalah lebih murah sahamnya berbanding dengan warrant induk, iaitu warrant asal, saham asal dia. Tapi selalunya untuk warrant terbitan syarikat ni, iaitu warrant yang akan mengikut induk sebenarnya. Selalunya dia punya pola pergerakan akan mengikut counter induk untuk terbitan syarikat. Kemudian ada call warrant. Call warrant pula dikeluarkan oleh third party ataupun institution melalui syarikat tersebut. So dia menggunakan nama syarikat, tapi tidak menggunakan background syarikat. Dia lebih kepada institution, third party mengeluarkan warrant untuk counter tersebut. So selalunya dia akan memula dengan CA,
CB dan seterusnya. Untuk warrant, call warrant ni, dia selalunya dia tidak mengikut pola pergerakan induk, ibu dia, mother stock dia punya saham induk dia kebanyakannya dan selalu yang saya perasan, dia adalah reverse dia adalah bertentangan. Jika counter itu hijau, dia akan merah, dan jika counter itu merah, dia akan hijau. Dia selalunya berlawanan, dan jika ada pun dia volume dia kurang sebenarnya. Itu nanti kita tengok contoh-contoh warrant. Kemudian ada juga yang bertanya berkenaan dengan dividen. Nanti kita bincangkan dengan lebih lanjut mengenai dividen. Kita cerita pasal warrant dulu. Okey, untuk satu warrant, saya bagi contoh. Baru ni keluar warrant Hibis. Okey, kalau anda tengok di sini ada beberapa warrant. Kalau CA ni, dash CA ni adalah call warrant, iaitu warrant terbitan daripada institution ataupun syarikat-syarikat third party. Dia mengeluarkan warrant. Tapi jika warrant daripada syarikat Hibis sendiri, dia akan bermula dengan W, iaitu seperti inilah, WC. Okey, ini jika kita lihat pada counter Hibis warrant ni, WC, pada hari pertama listing, iaitu pada 28 hari bulan, biasanya bila dia listing, dia akan turun dahulu sebenarnya. Itu sebabkan take profit. Kenapa trade profit? Okey, sebenarnya untuk seorang tu mendapat warrant, dia perlu ada share pada tempoh masa tertentu, dan dia akan diberikan sharing warrant, dan selepas itu harga untuk induk, harga counter untuk induk akan turun lah. Sebabnya itu adalah price adjustment. Kemudian mereka akan diberi sama ada free dua sharing untuk satu warrant, lebih kurang macam tu. Dan sebenarnya bila terbit je warrant tersebut, selalunya dia akan turun. Itu adalah trade profit, dan selalunya dia akan pergi terus kepada upper limit. Untuk counter penny macam ni, upper limit dia adalah 30 sen untuk satu hari punya transaction. So tengok di sini, anda tengok pada closing dia. Sini closing dia. Untuk hari ni 28 hari bulan, dia punya high dia adalah 305, which is itu adalah upper limit dia, iaitu 30 sen. Dia punya limit, upper limit. Selalunya dia akan sampai ke atas tu. Sebab tu saya kata itu adalah peluang. Jika anda tahu sesuatu counter tu akan keluar warrant, itu adalah peluang. Tak kisahlah anda sambut di mana-mana pun, insyaAllah dia akan pergi ke 30 sen. Di hari ni, contohnya pada 28 hari bulan ni, dia dah berjaya naik. Kemudian seller push turun untuk take profit. Esoknya dia naik semula, pergi dan lebih lagi. Dan selepas beberapa hari dia dah mula ikut trend induk. Itu adalah kelebihan warrant. Yang mana warrant bila dia keluar, insyaAllah dia akan naik. Itu warrant. Dia berbeza dengan IPO. Saya cerita pasal IPO dulu. IPO ni adalah initial public offering. Iaitu saham terbitan awal, yang mana kita kena apply daripada kita remiser kita akan isi berapa form.
untuk apply untuk memiliki saham-saham sebitan awal ni. So bila kita dah isi form dah semua dan kita entitled untuk dapatkan saham tersebut, dia akan bagilah harga buka dia berapa. Dan selalunya untuk saham-saham IPO ni, bila dia buka je selalunya dia akan turun. Saya bagi contoh Ini adalah kaunter-kaunter yang baru kaunter perdana. Saya zoom sikit Okey, tengok kaunter perdana ni dia buka pada harga 0.665 sen. Sorry. $0.665, kemudian dia turun. Pada keesokan harinya dia turun. Dia turun dan turun untuk 3 hari berturut-turut. Selalunya akan macam tu dan baru akan ada nampak pola pergerakan. Itu adalah saham terbitan baru, iaitu saham baru, dan dia akan offer kepada anda untuk membuat pembelian dalam tempoh masa tertentu sebelum disenaraikan di Bursa Malaysia. Itu adalah IPO, maknanya saham-saham baru yang dikeluarkan. So untuk anda membeli saham-saham baru di IPO, anda seharusnya tengok kepada background dia, tengok kepada fundamental. Dan pada kita pula yang tengok hanya pada technical analysis, saham-saham baru ni sebenarnya tak boleh sangat kita nak buat analisis. Kalau saya akan cari at least 1 year, 1 tahun punya data, baru kita boleh buat sedikit analisis. Kalau macam ni dia dalam kedudukan yang sideways, so bagi saya ini tidak menarik lah. Okey, itu sedikit dengan apa yang saya nak nyatakan, iaitu warrant. Dia ada dia ada banyak jenis, cuma yang famous adalah warrant syarikat dan call warrant. Call warrant ni dia bermula daripada C lah dan seterusnya, dan daripada syarikat tersebut dia bermula daripada W. Selalunya W ni dia akan mengikut Indo lah, dan IPO adalah initial public offering. Dan kemudian yang ketiga yang akan mempengaruhi sesuatu chart adalah sesuatu counter adalah dividen. Pagi tadi saya ada share berkenaan dengan counter Emulus, yang mana counter Emulus ni dia semalam ada membuat bonus issue, yang mana dia akan memberikan bonus kepada satu bonus kepada 4 share, lebih kurang macam tu lah. Saya nak kena check balik. Tengok sini satu dividen kepada 4 sharing, lebih kurang macam tu. Dan kalau anda lihat pada Malaysia Stock Biz, yang mana chart pada Malaysia Stock Biz sebenarnya dia dah buat price adjustment, iaitu price dia dah divide sendiri sebenarnya kepada 4. So semuanya pada kedudukan semua chart ni dah harganya dah dibahagikan kepada 4. Tapi pada chart Nexus pula, kalau chart Nexus, kalau anda tengok, dia punya harga jatuh, seolah-olah jatuh, tapi sebenarnya dia bukan jatuh. Dia lebih kepada price adjustment, iaitu siapa yang pegang counter ni sebenarnya dia tidak mengalami kerugian pun. Dia hanya harga jatuh, tapi sebenarnya dia tidak mengalami kerugian, tapi dia akan diberi dividen. So dia pada kedudukan yang sama, cuma dia di bawah, itu sahaja. So tak ada timbul isu kerugian ataupun apa. Dia lebih kepada price ni drop sebabnya dia memberi agihan dividen, itu sahaja. So untuk nak tahu ni, anda kena selalu tengok dia punya news lah. Kalau ini untuk mereka yang kaji fundamental, dia akan tahulah benda berkenaan dengan ni. Dia akan kaji berkenaan dengan quarter report, bonus, warrant, dividen, lebih kurang macam itulah.
Itu sedikit yang saya boleh share. Saya pun tak berapa mahir berkenaan dengan warrant. Cumanya bila warrant tu nak keluar, saya akan alert lah. Cuma yang saya tunjuk yang contoh tu adalah Kyle dia dalam proses untuk mengeluarkan warrant. So insyaAllah nanti bila dah keluar, nanti kita akan ambil kesempatan yang mana kalau anda nak hold pun sebenarnya anda boleh hold lama sebenarnya counter macam tu. Sebabnya dia punya fundamental amat baik, fundamental dia kukuh. So itu adalah peluang sebenarnya jika anda nak beli pada harga-harga yang rendah. Betul kan? Harga-harga terbitan awal warrant dengan IPO adalah terbalik tau. Yang mana warrant bila dia terbit hari pertama selalunya dia akan sampai kepada upper limit, manakala IPO selalunya dia akan get down lah, dia akan turun, yang mana orang akan menjual saham-saham terbitan awal tu. Itu berkenaan dengan IPO dan warrant. Serba sedikit yang saya boleh kongsikan, sebabnya ianya lebih kepada fundamental sebenarnya. Tapi untuk kita sebenarnya, walaupun kita tengok pada technical analysis, kita perlu lihat juga kepada fundamental. Kadang-kadang fundamental ni mempengaruhi dan menyebabkan kita punya technical analysis kita tak menjadi. So sedikit kita kena tahu juga apa, terutama sekali bonus issue, warrant dan juga quarter report. Okey, esok hari Jumaat, InsyaAllah pada weekend ni saya akan share berkenaan dengan suatu perkara, iaitu saya nak share berkenaan dengan MACD. Saya panggil MACD. Kebanyakan orang dekat Malaysia ni panggil lebih kepada MACD. So ini adalah MACD yang standard default, yang mana 26-12-9 adalah setting yang default. So saya nak tanya anda, bila anda membaca MACD ni, sebenarnya anda membaca macam mana sebenarnya? Saya nak tahu tu je. Kemungkinan esok saya akan buka poll dan saya akan tanya soalan berkenaan ni lah. Sama ada anda tahu, anda hanya melihat kepada persilangan, iaitu signal dengan EMA ni, ataupun anda baca dia punya divergent. Okey, saya bagi sedikit hint ya. Ramai di anda, saya nak tahu adakah anda baca MACD ni hanya merujuk kepada persilangan biru dan merah ke, ataupun anda membaca histogram ni ke, ataupun anda melihat kepada zonal positif dan negatif ni. Ini adalah zero, iaitu level zero. Di atas adalah positif, di bawah adalah negatif. So saya nak tahu yang tu, dan saya buat ni ya, dan saya buat label. Sekejap. Okey, ini adalah A, yang mana kalau siapa yang ramai baca hanya melihat kepada persilangan, saya harap anda dapat undi A. Siapa yang faham dan boleh baca histogram ni, ini saya letakkan sebagai B ya. Saya terlupa untuk boldkan, sepatutnya saya boldkan. Saya besarkan lah. Saya besarkan. Alright. Ini pun sepatutnya saya besarkan. Dan ini sepatutnya saya letakkan dekat sikit. Saya boldkan dulu. Saya boldkan maknanya ruangan di atas dan di bawah, maknanya zon positif dan negatif ni. Saya nak tahu berapa ramai yang boleh baca MACD secara keseluruhannya. Ini adalah C.
So InsyaAllah nanti saya akan buka pool dan saya akan tanya berkenaan dengan pemahaman anda. Kalau siapa yang selalu guna MACD ni hanya membaca persilangan EMA dan signal ni, ataupun ada yang dah faham berkenaan dengan histogram, dan ketiganya adalah berkenaan dengan zon positif dan negatif ni. Saya just nak tahu saja, sebab saya bila anda, kalau ramai yang dah tahu, insyaAllah saya sharekan lebih lanjut lagi berkenaan dengan indikator MACD ni. Jika ramai yang tak tahu, saya akan start daripada asas lah. Itu tujuan utamanya. Cumanya saya harap anda dapat join pool ni, dan pada masa sama sebenarnya nanti saya akan minta anda untuk komen sama ada penerangan saya tu jelas ataupun tidak. Sebab tu saya nak anda berinteraksi dengan saya, so kita tidaklah terlalu one way situation, dia lebih kepada two way communication. Tapi kalau anda nak komen pun, saya minta anda kalau nak beri saya feedback pun, feedback di FB sebenarnya lebih senang, ataupun anda boleh PM saya directly lah melalui channel. Okey, itu saja untuk sedikit penerangan berkenaan dengan warrant dan warrant, bonus dan IPO. InsyaAllah nanti kalau warrant untuk Kyle tu dah keluar, InsyaAllah nanti saya akan sharing dekat anda dan kita lihat apa yang akan berlaku sebenarnya. Itu saja untuk malam ni, dan nanti insyaAllah esok saya akan buka pool dan saya harap anda dapat share sama ada di mana sebenarnya tahap pemahaman anda. So dari situ nanti saya akan guide anda berkenaan dengan indikator MACD. Sebenarnya bagi saya ramai sebenarnya yang tidak menggunakan sepenuhnya indikator MACD ni, yang mana sebenarnya ianya adalah powerful. Lagi satu kemungkinan saya akan tanya berkenaan dengan divergent. Ini adalah divergent. MACD anda tahu kan, dia adalah convergent dan divergent. So kalau anda yang dah tahu ini, saya boldkan sebagai D ya. Dan insyaAllah nanti saya akan buka pool ni dan saya harap anda dapat menyertai. Okey, itu saja untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.